Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada anda yang setia 30 minit bersama pakar di FB Live Avicenna. Saya Diabetic Nurse Haniza Zubir, moderator anda hari ini. Jika anda ada soalan yang nak diajukan kepada panelis kita, bolehlah tinggalkan di ruangan komen. Isu obesiti di kalangan rakyat Malaysia amat memerlukan perhatian. Dan tindakan berikutan, golongan ini berisiko mendapat penyakit diabetes, hypertension, kolesterol dan penyakit kardiovaskular amat tinggi. Bukan sahaja kita kata penyakit ini datang daripada keturunan ataupun sejarah keluarga, memang tidak dapat dinafikan bahawa budaya hidup yang tidak sihat seperti kurang aktiviti fizikal, cara hidup sedentary dan pemakanan tidak seimbang menjadi punca penyumbang kepada berat badan yang tidak sihat dan juga penyakit diabetes. Bersama dengan saya, panelis hari ini, seorang yang tidak lokek dengan ilmunya, sentiasa memberi tunjuk ajar dan berkongsi ilmunya. Beliau juga adalah doktor dan juga presiden dalam tim kami iaitu DMU, Diabetic Metabolic Unit. Beliau adalah endokrinologis di Avicenna iaitu Dr. Muhammad Arif bin Shahar. Sebelum ni, Dr. Arif ada kupaskan topik mengenai 5 tips mudah mengawal obesiti. Anda di rumah boleh lihat ulang tayang video yang sebelum-sebelum ni di FB Avicenna ya. Okey, topik hari ini yang akan kita kupaskan adalah 5 makanan untuk pulih daripada diabetes dan obesiti. Agak menarik ya topik kita hari ini. Okey, bersesuaian dengan bulan November ini yang akan kita sambut tidak lama lagi iaitu Diabetes World Day pada 14 November. Okey. Assalamualaikum Dr. Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dengar? Okey. Doktor tak nampak gambar doktor? Tak nampak? Tak nampak? Tak ada. Ada, saya nampak diri saya sendiri. Okey. Sudah nampak. Okey. Okey doktor. Boleh terangkan ke secara umumnya apakah itu diabetes dan obesiti? Okey. Kalau ingat lagi apa yang kita bincangkan bila sebulan lepas Ya, juga. sebulan lepas. Secara ringkasnya, kita kalau nak tengok sama ada kita obes atau tidak, satu kita tengok kepada berat dan tinggi kita. Betul. Kalau katakanlah tinggi kita 170 cm, apa-apa berat yang melebihi 70 kilo, kita boleh dianggap sebagai obes. Ataupun kita tengok saiz pinggang. Untuk lelaki, 80 cm ke atas, ataupun siapa yang pakai seluar saiz 32 inci ke atas, itu boleh dikatakan obes lah. Untuk wanita, lelaki 90 cm dan wanita 80 cm. Okey, so wanita kalau pinggang lebih daripada 30 boleh dikatakan sebagai obes lah. Yang mana rajin dia boleh kira indeks gisim tubuh, BMI. Okey. Diabetes macam kita tahu adalah keadaan di mana darah kita mengandungi gula berlebihan. Sebelum saya pergi lanjut ingat tak apa saya cakap? Apa dia 5 tips untuk kita kawal kita punya obesiti? Haniza. Saya. Ingat tak? Nombor 1? Yang puasa tu ke doktor? Ingat. Nombor 1, kurangkan karbohidrat. Betul? Karbohidrat. Nombor 1, kurangkan karbohidrat. Maksudnya jaga kuantiti karbohidrat yang kita makan lah. Jaga kuantiti. Betul. Yang kedua, jangan makan kerap. Jarakkan waktu makan kita. Jarakkan waktu makan. Jangan sentiasa makan. Ya. Yang ketiga, apa dia? Yang puasa tu ke doktor? Yang puasa je. Jarakkan makan tu kira puasa lah. Okey. Kan? Yang ketiga, makan dengan perlahan.
20 minit kan? Okey. Makan dengan Makan dengan sebab apa? berat. Sebab bila kita makan dengan laju, hormon yang daripada perut yang dihantar ke otak untuk bagi tahu yang kita sebenarnya dah kenyang, dia ambil masa lebih kurang 20 minit untuk sampai ke otak. Jadi Betul. kalau kita makan laju, kadang-kadang secara tidak sengaja tanpa niat kita makan banyak. Betul. Okey. Dan akan menjadi senak perut kita. Dan yang Last sekali, yang akhir sekali exercise. senang. So Bersenam. tu tips untuk mengawal berat badan dan mengelakkan kita daripada mendapat obesiti. So Betul. kali ini kadang-kadang ramai antara orang-orang yang kita jumpa tidak sanggup mengamalkan tips-tips ni. Betul? Betul. Dia bukan cerita kat Malaysia lah, cerita negara lain. Biasanya nak amalkan tips ini dia agak sukar. Jadi banyak soalan yang orang tanya kepada saya, ada tak makanan untuk kita pulih daripada obesiti dan diabetes? Agak-agak ada tak? Mestilah ada, doktor. Contoh? Yang Makanan, biasa kita dengar? ya? Yang biasa kita dengar orang bercakap, makanan apa yang boleh pulihkan kita daripada obesiti dan dengan diabetes? Dengan kata lain, makanan apa yang boleh menyebabkan kita turun berat? Itu sebab isu diabetes dengan obesiti ni berkait rapat. Bila kita berat, kita ada diabetes, terutama sekali diabetes yang jenis 2. Jadi kalau satu makanan tu yang kita makan dia boleh menyebabkan berat kita turun, maka makanan itulah yang bagus untuk pulihkan obesiti dan diabetes. Pernah dengar tak? Benar, doktor. Apa dia? Kalau dekat luar sana yang saya dengar, kalau orang tak tahu konsep, mungkin dia rasa buah-buahan boleh membantu untuk kurangkan berat badan. Lagi? Atau makanan ringan seperti contoh bihun, lebih better, lebih baik daripada nasi. So, maksudnya kita makan bihun, kita jadi kuih. Sebenarnya tidak. Tapi orang kata lah. Orang kata, kita dengar orang kata, tapi resultnya tak nampak lah. Minuman? Minuman. Seperti apa minuman? Adakah Minuman kurus? produk-produk kurus? Bukan, makanan atau minuman. Produk tu kita tak usah cerita lah. Sebabnya produk-produk ni dia perlukan kajian untuk membuktikan dia memang berkesan untuk turunkan berat dan kawal kencing manis. Adakah orang selalu kata lemon adalah bagus? Air lemon. Ya, salah satu benda yang kita selalu dengar. Minum perahan lemon lagi. Teh. Ya. Teh hijau. Teh hijau, kopi. Teh hijau, teh Kuruskan kuning. badan. Teh hitam. Macam-macam jenis teh lagi lah kan. Yang boleh turunkan berat dan juga kawal obesiti. Lagi? Apa lagi yang orang cakap? Satu lagi makanan dan minuman yang hanya ada di negara kita yang boleh turunkan berat dan turunkan gula ialah orang kata makanan-makanan sunnah. Makanan sunnah. Makanan sunnah seperti madu, kismis, kurma. Lima. Itulah. So makanan sunnah ni dia ada kat Malaysia je. Kalau negara lain dia tak panggil makanan sunnah. Orang Malaysia je panggil makanan sunnah. Okey. So yang apa yang kita cuba jawab sekarang ni, nombor satu, sebenarnya betul ke tidak segala klaim-klaim ni dan sebagainya. Nombor dua, kita akan bincangkan apa 5 makanan yang sebenarnya betul-betul berkesan untuk turunkan berat dan mengawal kita punya kencing manis lah. Okey. Nombor satu, yang pertama sekali, kalau kita tengok pada bahan-bahan yang disebutkan tadi kan,
Contoh macam apa tadi? Teh, kopi, lepas Supplement, tu coklat. makanan-makanan sunnah dan sebagainya kan, yang so-called makanan sunnah ni. Adakah dia mampu menurunkan berat badan dan kawal kita punya kecil manis? Maka benda-benda ini semua perlukan kajian. Dia perlukan kajian. Dan kajian yang dijalankan tu tidak cukup sekadar testimoni sajalah. Sebab biasanya testimoni, saya cakap terus terang lah, testimoni ni biasa yang ditestimonikan tu adalah result-result yang berkesan saja, ataupun result-result yang positif saja. Result-result yang negatif tidak berkesan biasanya tidak ditonjolkan. Maka dalam keadaan macam tu sebenarnya kalau kita ambil perkara tersebut, kita sebenarnya tidak berlaku adil. Contohnya, kalau katalah kita ambil keseluruhan kes orang-orang yang minum teh contohnya, kita dapati contoh 30% kita tengok ramai je orang yang minum teh ni jadi berat dia turun dan kecawannya dia terkawal. Tapi sebenarnya 70 orang lagi dia punya tak ada apa-apa kesan. Turun berat pun tidak, gula pun tak turun. Dia macam biasa je, macam minum teh biasa. Kan? Jadi sebenarnya walaupun yang kita nampak dalam media menunjukkan 30 orang dah berjaya menurunkan berat badan dan mengawal kejiwaan mereka dan pulih daripada diabetes, tetapi yang 70 orang tadi yang senyap dan tidak ditonjolkan ni tak ada kesan apa-apa, tidak diberitahu. Jadi sebenarnya yang ramainya yang ambil teh tersebut adalah tidak berkesan. Jadi kalau majoriti tidak berkesan, ianya tidak berkesan lah. Pada kesimpulan kita macam tu lah. Okey, secara logiknya. Jadi apa-apa makanan yang diklaim dia didakwa boleh menyebabkan pulih daripada obesiti dan kecil manis, maka diperlukan kajian yang adil. Maksudnya kita yang efek positif diketengahkan dan efek negatif diketengahkan. Cara kita buat kajian tu pun mesti betul-betul saintifik lah. Siapa yang mempelopori kajian saintifik dalam dunia perubatan? Siapa yang mula-mula buat? Siapa mula-mula buat? Siapa yang mula-mula membuat kajian antara orang yang terawal mencadangkan supaya ubat-ubat dan makanan-makanan yang digunakan untuk ubat dibuat kajian saintifik dengan betul? Ahli saintis kot. Yalah, ahli saintis yang mana satu? Tahu tak? Tak tahu doktor. Tahu. Dia adalah seorang kita boleh kata dia saintis, kita boleh kata dia doktor, kita boleh kata dia ahli falsafah daripada Parsi. 1000 tahun dulu dia dah cadang dah untuk buat kajian yang betul-betul sistematik terhadap ubat-ubat ataupun makanan-makanan untuk tengok sama ada ianya benar-benar berkesan atau tidak. Nama dia siapa? Ibn Sina. Ibn Sina seorang Parsi, orang Islam kita, dan nama dia diambil untuk bina hospital, nama dia Avicenna. Avicenna. Jangan tak tahulah. Jadi dia mencadangkan supaya kalau kita nak tengok sama ada sesuatu tu berkesan atau tidak, antara prinsip kajian dia kata satu ubat mesti digunakan untuk diuji dengan satu penyakit. Satu ubat, satu penyakit. Betul. Jadi kalau penyakit tu baik, maka ubat tu okey, berkesan. Tapi kalau satu ubat digunakan untuk mengubati 1000 macam penyakit, dia dah menyanggah daripada cadangan saintifik yang dikeluarkan oleh Ibn Sina itu sendiri. Kan? Sebab banyak sangat faktor lah. Boleh jadi orang tu baik disebabkan oleh benda lain, ataupun ubat tu berkesan untuk penyakit lain.
Jadi satu ubat untuk satu Untuk penyakit. penyakit. So secara umumnya kalau kita kata makanan yang boleh mengubat 1000 macam penyakit yang tidak berkaitan ada satu sama lain, maka di situ kita patut ragukan akan keberkesanan dia lah. Okey. Yang kedua, contoh yang lain, dia kata kalau kita test ubat ni, ubat tu mesti dalam bentuk yang yang sepatutnya diuji. Ubat tu tidak dikenakan dengan haba, ubat ni tidak berubah sifat dia dalam bentuk asal lah. Baru kita kata ubat tu memang betul ubat yang dimasukkan. Contoh kalau kita dengar satu bahan tu kita ambil digunakan untuk ubat kencing manis. Kita makan, gula dia turun. Tiba-tiba benda yang sama bila dipanaskan, kita makan, gula kita tak turun. Jadi adakah ubat tu tak berkesan? Tak bolehlah kata macam tu sebab dia punya sifat dah berubah kan. Jadi saya cuma nak beritahu sebenarnya kajian saintifik perubatan ni dimulakan sendiri oleh orang Islam ribuan tahun dahulu. Ribuan tahun dulu untuk membuktikan yang sebenar-benarnya makanan ataupun bahan yang digunakan itu betul-betul berkesan. Jadi kita heran kenapa tiba-tiba zaman sekarang ni orang berpegang kepada testimoni. Kan? Padahal asal usulnya orang Islam juga yang cadangkan. Okey? Jadi itu antara benda-benda yang kalau kita nak tengok betul ke orang kata satu makanan tu boleh menurunkan kencing manis atau tidak atau boleh kurangkan berat dan sebagainya, dia mesti melalui satu kajian saintifik yang betul-betul adil lah. Okey, yang ikut dia punya metod-metod yang digunakan pakai oleh mereka yang dalam bidang dia lah. Okey. So yang kedua, bahagian yang kedua kita nak bincang apa dia lima makanan yang boleh bantu kita kawal berat dan pulih daripada kencing manis. Okey. Soalan saya, apa makanan yang menyebabkan kencing manis? Apa Doktor makanan tanya yang saya. boleh menyebabkan obesiti dan kencing manis? Doktor tanya saya pula. Ya? Tak sempat saya nak tanya doktor semula. Apa soalan doktor, sorry lagi sekali? Apa makanan yang boleh menyebabkan obesiti dan kencing manis? Benda ni kita dah bincang bulan lepas. Okey, makanan yang lebih daripada karbohidrat yang berlebihan. Okey, kesimpulannya karbohidrat. Ya. Karbohidrat kalau kita makan berlebihan maka kita akan dapat obesiti dan kencing manis. Berlebihan tu maksudnya kita makan dan kita tak pakai lah. Kalau kita makan, kita aktif, bersukan dan sebagainya, kita biasanya orang tak kena lah obesiti dengan kencing manis ni. Kan? Jadi sebenar-benarnya kalau kita nak pulih daripada diabetes dan kencing manis, kita kena kenal betul karbohidrat tersebut. Betul. Okey. So maksudnya kena kenal betul lah. So 5 makanan yang saya masukkan itu adalah 5 jenis karbohidrat yang kita kena kenal. Kalau kita ambil dia secara berlebihan, maka kita dapati kita punya berat akan terus naik dan kita punya gula akan terus naik. Betul. Okey. Kalau ada pen dengan pensel boleh tulis. Nombor 1. Nombor 1, makanan yang boleh bantu kita turunkan berat dan kawal kencing manis adalah karbohidrat yang kita panggil bijirin. Bijirin ni kena kenal betul lah. Contoh bijirin. Apa dia? Saya. Gandum, barley, nasi, jagung, oat. Bijirin orang Melayu ni nasi Okey, dulu biji orang lah. Melayu nasi lah. Nasi lah. Okey. Okey. Nasi Makanan ni Melayu kalau kita makan berlebihan, dia akan menyebabkan obesiti dan kencing manis. Tapi Ya. kalau kita pandai kawal dia, kita punya berat akan turun. Betul. So nombor 1 adalah bijirin. Nombor yang kedua adalah jenis-jenis kekacang. Kekacang ni adalah kombinasi secara umumnya karbohidrat dan protein.
Kadang-kadang kacang sangat popular dengan protein, tapi padahal dia ada konten karbohidrat juga. So karbohidrat yang kedua. Grup yang ketiga adalah tumbuhan-tumbuhan yang berakar. Contohnya macam kentang, ubi, keledek dan lobak, betul. Yang ketiga yang keempat adalah buah-buahan. Walaupun buah-buahan ni sangat sinonim dengan vitamin dan serat dan sebagainya, tetapi semua buah memang Tuhan dah packagekan dengan karbohidrat. So maka kalau kita tak perasan benda ni, bila kita makan buah, berat kita akan naik dan kita punya gula pun akan naik. Yang kelima adalah makanan-makanan yang kita boleh dapat banyak dalam negara kita, makanan-makanan proses yang berasaskan hasil bijirin dan juga gula. Hasil bijirin contohnya? Daripada gandum jadi tepung, contoh daripada beras pergi ke jadi bihun goreng ni, Okey. laksa. Itu hasil bijirin. Hasil bijirin. Hasil bijirin adalah karbohidrat yang kelima, jenis makanan yang kelima kita mesti kenal. Okay, so kalau kita susun ikut urutan, yang paling baik kepada yang paling tak baik, kan? Yang paling baik tu ciri-ciri dia bila kita makan dia, gula kita akan naik dengan perlahan lah. Maksudnya gula kita tak akan spike. Betul. Spike gula tu akan menyebabkan berat naik. Betul. Sebab spike gula tu akan menyebabkan insulin dalam badan kita meningkat dengan mendadak dan insulin tu akan menyebabkan berat kita naik. Berat badan naik. So kalau spike dia tak tinggi, maka insulin tak banyak dan berat kita pun akan turun, kita punya gula pun dalam jangka masa panjang akan turun. Betul. So daripada atas ke bawah, nombor satu yang paling bagus adalah kita punya bijirin. Bijirin ni dia spike lambat sebab apa? Kebanyakan bijirin, especially yang whole grain, bijirin penuh, dia mengandungi serat yang banyak. Bila serat dia banyak, spike dia tak tinggi. Yang kedua adalah kekacang. Kekacang ni bila kita makan dia, dia kombinasi dengan protein, spike dia akan laju sikit berbanding bijirin penuh. Cuma dia tak setinggi yang nombor 3 lah. Nombor 3 adalah ubi-ubi. Yang keempat, buah-buahan. Buah-buahan pada dasarnya adalah gula dengan air saja. So dia akan spike lagi cepat daripada yang 3 yang kita sebut tadi. Dan yang bawah sekali adalah hasil bijirin, iaitu makanan yang berasaskan tepung, sama ada ditambah dengan gula ataupun tidak. Okey. Jadi 5 makanan ni kita kena kenal betul-betul. Jadi kalau kita tengok dalam pinggan kita tu, dia adalah hasil bijirin, bihun ke, kuih tiaw ke, mi ke, roti, biskut dan sebagainya, dia akan menyebabkan gula naik begitu tinggi. Okey. Selain daripada kenal kualiti karbohidrat 5 makanan ni, kita juga mesti kenal kuantiti makan. Kuantiti makanan. Pernah dengar pasal kalori tak? Pernah. Kalori masuk, kalori keluar. Berapa kalori kita nak kena kira untuk satu hari. So satu pinggan nasi berapa banyak kalori? Satu pinggan nasi putih. Saya tak dapat nak jawab, doktor, kalori tu. Dapat jawab? Saya tidak diajar dengan kalori. Okay. Lupakan pasal kalori. Sebab kalori ni dia susah nak faham. Saya nak terangkan pada pesakit pun susah. Sebab apa? Kalori ni tidak nampak dengan mata. Tak boleh pegang dengan tangan. Tak boleh rasa dengan lidah. Jadi bila kita kata 200 kalori, tak ada siapa boleh bayang 200 kalori itu macam mana. Betul. Jadi tips yang saya nak bagi pada hari ini, untuk kita kenal makanan-makanan yang sesuai ni, kita bandingkan dia dengan sendok nasi. Boleh? So kita bergerak daripada 5 jenis karbohidrat tadi. Satu sendok nasi sama dengan separuh cawan kekacang, sama dengan 1 biji kentang yang sederhana, sama dengan 1 biji oren ataupun apple. Biasa orang sekarang ni nak makan apple, tak apa, kita bagi apple. 1 biji sama dengan 1 keping roti. Dia sama. Jadi
kalau kita tahu dia punya pertukaran karbohidrat ni, kita sebenarnya boleh kawal 5 makanan ni dengan mudah dan boleh menyebabkan berat kita turun dan kita punya kecil manis terkawal dengan baik. Okey. Cara lain kita nak ingat, kita tengoklah apa benda yang kita selalu makan. Contoh, satu sendok nasi sama dengan, tengok jari saya ni, satu sendok nasi sama dengan 1 keping roti, sama dengan 2 sudu madu, sama dengan 3 keping biskut. Okey. Sama dengan 5 biji anggur. So nak makan apa je, kita kira. Boleh? So dalam dunia ni tak adalah makanan yang apa ni, yang jahat dan tak ada makanan yang baik. Dia adalah secara perbandingan. Dan dia berkait rapat dengan budaya kita. So kalau kita nak turunkan berat dan turunkan kawal kecil manis kita, sebenarnya kita tak perlulah tukarkan nasi kepada oat pasal dia adalah kumpulan biji yang sama. Jadi kekalkan makan nasi, cuma kuantiti saja yang perlu diambil kira. Okey? So saya cuma nak simpulkan di sini bahawa sebenarnya kecil manis dengan obesiti ni, kalau kita nak kawal dia, kita tak perlu cari makanan tambahan. Sebenarnya kita hanya perlu kurangkan makan. Itu saja. Dan bukan semua makanan yang kita perlu kurangkan, kita perlu kurangkan makan karbohidrat. Karbohidrat utama yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, macam kita kata tadilah. Yang ni yang kali ke-50 saya sebut ni. Satu adalah bijirin, termasuk nasi. Yang kedua, kekacang, ubi, buah dan makanan yang berasaskan tepung dan gula. Okey. Bukan saja kita perlu tahu kualiti karbohidrat, kita juga perlu mengetahui kadar pertukaran dia. Secara umumnya, 1 sendok nasi bersamaan dengan separuh cawan kekacang bersamaan dengan 1 biji kentang sama dengan 1 biji apple dengan satu keping roti. Okey. So kita tengok balik, kita muhasabah balik diri kita, sebelum ni berapa banyak yang kita makan. Kalau sesama ni kita makan lebih kurang 10 hingga 20 sendok nasi sehari dalam pelbagai bentuk, maksudnya bukan kita makan 20 sendok, 5 pinggan. Tapi kita kira lah sekali, roti canai, biskut, roti-roti, buah-buah dan sebagainya, kira semua. Kalau sebelum ni kita makan 10 hingga 20 sendok nasi, kita kurangkan dia. Kalau kurangkan daripada 20 ke 19, tak padan, tak jadi apa. Ataupun daripada 10 turun jadi 9, tak jadi apa. Sama lah juga. Kalau kita jumpa bulan depan pun sama. Sama je, tak ada turun pun berat badan. Jadi kurangkan paling kurang separuh. Siapa yang makan 10, dia kurangkan 5. Siapa yang makan 20, kurangkan 10. Siapa yang dah memang makan 6, kurangkan 3. Okey. So itu adalah 5 jenis makanan yang kita perlu tahu dan kita perlu cakna supaya kita dapat kawal kecil manis dan juga mengurangkan berat dengan berkesan. Okey, saya buka pada soalan. Ada orang tanya soalan tak? Ada ke? Doktor, saya nak tanya ya, apakah faktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi obes? Faktor faktor ni ada faktor yang boleh dikawal dengan faktor tidak boleh dikawal. Faktor yang tidak boleh dikawal contohnya genetik lah. Ada genetik ni pun bukan semua dalam keluarga tersebut terkesan lah. Ada setengah keluarga yang memang berat, so daripada awal dia berat sampai sudah dia berat lah. Itu yang faktor kita tak boleh kawal. Tapi yang faktor boleh dikawal, contoh macam pemakanan dengan kita punya aktiviti harian lah. So itu antara faktor dia lah. Ada lagi soalan lain? Apakah efek daripada obesiti dan diabetes ni jika kita tak kawal? Apakah terjadi? Okay.
Apakah akan terjadi efek daripada obesiti dan diabetes jika kita tak kawal penyakit ini? Oh, diabetes ni kalau kita tengok paling teruk sekali kena potong kaki lah. Paling simple, jawapan paling simple kan. Banyak komplikasi lah kan. Ya. Kecil manis ni dia efek kita punya salur darah. Salur darah ni ada kat mana-mana, daripada dalam mata, buah pinggang, jantung, lepas tu otak. Dia menyebabkan salur darah ni rosak dan salur darah tersumbat. Kalau salur darah tu tersumbat dekat jantung, maka kita dapat serangan jantung. Kalau salur darah tu tersumbat dekat otak, kita dapat stroke. Kalau salur darah tu dia rosak dekat dalam mata kita, salur darah dalam mata kita pecah-pecah, mata berdarah, kita boleh buta. Yang ramai yang potong kaki tu disebabkan oleh salur darah yang rosak di bahagian kaki. Jadi dia senang kena infection. Bila infection tak baik, darah supply pun tak ada, infection pun tak baik, lama-lama kaki tersebut sukar untuk diselamatkan. Itu dia punya efek kepada kecil manis. Dalam bahasa yang ringkas lah. Bahasa yang ringkas dan juga kita mudah faham ya. Okey doktor, last sekali ya soalan doktor. Apakah nasihat doktor kepada seseorang yang mempunyai gejala ataupun masalah ini? Masalah diabetes dan obesiti ni. Kena check lah. Pada kita Ini ada soalan dekat dalam Facebook. Tengoklah. Betul ke makanan dimasak di dalam air fryer boleh menyebabkan kanser? Ditanya oleh saudara Firdaus Asyik Husin. Jawapan ni saya tak pasti. Saya tak pasti. Saya perlukan buat sikit pembacaan. Lepas tu daripada Zara Najwa, doktor, macam mana kalau berat badan plateau walaupun sudah strict diet? Yang ni soalan menarik. Kenapa kadang-kadang bila kita diet kan, bila kita turun tiba-tiba dia dah tak bergerak dah. Ada banyak sudut yang kita boleh tengok lah. Satu, nombor tu tak bergerak, tapi sebenarnya kita berat badan kita ataupun kita punya saiz badan masih terus turun. Sebab kalau kita tengok pergi pasar-pasar kan, 1 kilo lemak dia besar macam ni. Tapi 1 kilo daging dia besar macam ni. Jadi lemak tu dia kena, saiz dia kena kecil dulu baru nombor 1 tu turun. Okey. So kebanyakan pesakit biasanya kalau dia tengok timbang dia tak turun-turun, dia biasanya akan experience inches loss dulu. Maksudnya seluar ni makin lama dia rasa seluar dia makin besar. Bukan seluar dia makin besar, perut dia makin kecil. Ataupun tali pinggang dia mula-mula lubang 2, lepas tu kena tambah 1 lagi, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi. Walaupun nombor dia tetap sama. Itu tidak dikira sebagai plateau. Itu kita kira sebagai ada kemajuan lah. Okey. Ada setengah orang dia strict diet, dia terlalu strict sehingga kan dia punya badan dia, ingat dia berada dalam keadaan kebuluran. Dia diet sampai badan dia rasa kebulu. Badan kita ni dia sentiasa nak survive. Dia nak hidup lah. Jadi bila dia nak survive, orang tak makan, kita punya sistem badan, metabolisme kita akan dikurangkan. Metabolisme ni kalau nak cerita panjang lah, satu lecture, satu hari pun tak habis. Jadi secara mudahnya, metabolisme itu adalah tenaga yang kita gunakan untuk aktiviti kehidupan yang tidak boleh dikawal oleh manusia. Contohnya kita bernafas. Kita tarik lepas nafas 12 kali seminit. Itu tenaga yang digunakan. Ada tenaga yang digunakan. Ataupun jantung kita berdegup 80 hingga 100 per minit. Itu perlukan tenaga. Kita hadamkan makanan perlukan tenaga. Kita berfikir perlukan tenaga. Kita nak menjana suhu 37 darjah Celsius sentiasa 24 jam, itu perlukan tenaga. Kan? Jadi, bila seorang tu kurangkan makan, apa akan berlaku? Kalau jantung kita tu follow kita punya makan, lama-lama daripada 100, dia nak conserve energy, dia turun jadi 80, turun jadi 60,
turun jadi 40, takkanlah dia nak turun jadi 20, 10, 1 kan. Jadi dia akan minimalkan penggunaan tenaga dan menyebabkan berat dia tak turun lah. Sebab dia try to conserve apa-apa yang dia makan. Okey. Yang ketiga, plateau tu berlaku bila plateau tu adalah tanda di mana kita dah kena start exercise lah. Kalau kita jaga diet makan, lepas tu tak turun-turun, itu tanda kita dah kena Start start exercise. exercise Aman lah. yang serius. Okey. Kita ada lagi soalan doktor daripada Sazlinda Ibrahim. Hmm. Doktor, saya dah macam-macam try produk kurus yang viral. Kopi-kopi viral, HL replacement, teh-teh viral. Tapi still tak kurus dan macam naik lagi berat. Dan gastrik saya macam teruk. Semakin teruk ya, gastrik. Macam mana doktor? Buat appointment datang dulu ni. Okay, boleh datang Dah, terus ke Avicenna jumpa Dr. Arif Shah, okey? Macam saya kata lah, kita nak turunkan berat ni sebenarnya kita tak perlu cari makanan tambahan. Sebenarnya kita kurangkan makan. Macam saya beritahu tadi, 5 jenis makanan ni kadang-kadang kita rasa macam okey untuk dimakan. Padahal semua 5 ni adalah karbohidrat yang menyumbang kepada berat. Betul. Contoh orang tak nak makan nasi, dia tukar kepada yang bawah sekali, hasil bijirin, makan roti-roti. Tak turun lah. Kuih. Dia tak makan nasi, dia diet, dia tukar kepada buah, jatuh nombor 4. Betul. Dia masih tak turun. Dia tak makan nasi, dia makan kentang-kentang, sweet potato, konon sihat. Pun sama juga. Ataupun tak nak makan nasi, dia makan kacang-kacang. Pun sama juga. Jadi sebenarnya tak perlulah kita beli apa-apa makanan tambahan. Kita perlu kenal 5 jenis makanan ni dan kawal betul-betul makanan ni, baru insya-Allah dia akan turun. Lebih lanjut boleh datang Okay, daripada Zara Najwa, betul ke doktor makan laxative suplemen boleh kurus? Itu bukan boleh kurus, itu boleh kering. So boleh dehydrated Kalau lah laxative dia. ni dia diarrhea, dia menyebabkan kita cekik berik. Bila kita cekik berik, kita kurang air. So 1 liter air bersamaan dengan 1 kilo. Jadi kalau kita pun cerit 3 liter, kita turunlah 3 kilo. Itu. Tapi kejap lagi buah pinggang ada masalah kan. Kita jadi pening-pening, tekanan darah turun. Bukan kita kurangkan lemak, kita Banyak side kurangkan effect air. yang berlaku. Okey, lebih masa tak kot ni? Oh, dah lebih masa tu. Boleh 1 lagi kot? Ha? Boleh last. So tak ada lagi doktor? Tak ada dah? Tak ada lagi soalan? Okay. Baru nak bagi last. Tak apa. Doktor nak bagi? Tak, baru nak jawab soalan last. Tapi tak ada, tak apalah. Ada lagi? Itu tadi sudah kan yang doktor dah jawab dah. So doktor ada nak promote apa-apa? Tak ada apa? Stream package kita? Nampak ke? Okay. Di Avicenna kami mempunyai slim package khususnya pada sesiapa yang mempunyai masalah obesiti dan diabetes. Boleh datanglah ke Avicenna dan terus hubungi di talian Avicenna pun boleh juga. Consultation by Dr. Arif dan juga tim kami DMU Diabetic Metabolic Unit. Okay. Nanti kami akan terangkanlah berapa kali visit. Dan juga kami ada pamphlet. Yang ini diet untuk pesakit diabetes dan obesiti. Sangat menarik ya dekat dalam ni. Yang ini kita akan cerita lebih detail lagi lah. Seperti mana yang doktor cerita tadi. Lebih kurang tapi lebih lagi detail. Okay. Nampak ke? Okay. Doktor ada apa-apa lagi kata akhir doktor?